yang mengingkari kewujudan jin secara mutlak. Totally dia tak boleh terima jin. Di antaranya adalah sebagian orang musyrik yang beranggapan bahawa yang dimaksudkan dengan jin adalah arwah binatang-binatang. Orang musyrikin dulu dia kata jin ni arwah binatang. Pelik jin ni adalah jelmaan binatang yang mati. Sebab tu kita tengok Fir'aun dia buah kucing, dia buah anjing, dia gambar. Ada je dia punya pemujaan berhala tu terkait dengan binatang. Bagi dia orang Sementara sebagian ahli falsafah mengklaim bahawa pada hakikatnya jin adalah kecenderungan sifat jahat dalam diri manusia, dan malaikat pula adalah sifat baik yang ada di diri manusia. Bagi ahli filosofi juga, dia tak nak terima jin ni wujud. Dia cakap jin ni kalau Quran cerita ke apa ke, dia ni maksudnya niat baik dan malaikat niat jahat. Dia bukan ada satu makhluk. Dia adalah sisi jahat hati orang, sisi baik hati orang. Baik tu dia cakap malaikat, jin tu benda niat jahat kita. Kalau kita rasa nak ponting semayang asar, dia tak ada kena-mengena dengan jin yang wujud dia, jin yang dalam hati ni, iaitu sifat jahat. Ni tak kena jugalah. Tu golongan-golongan ni golongan liberal selalu macam ni. Dia tak nak. Dia cakap jin tak nampak, tak ada lah. Habis Tuhan cakap ada tu dalam diri kau lah, tu sifat jahat macam tu. Malaikat pun tak ada. Dia malaikat tu adalah sifat baik kau macam tu. Syurga ni Tuhan cerita untuk encourage galakan je, supaya kau rasa macam semangat. Itu benda baik. Neraka ni ancaman yang ditakut-takutkan Tuhan, macam jangan pergi situ, nanti dinosaur datang, macam itulah. Benda tu hakikat ni tak ada. Ni orang-orang liberal dia kadang-kadang jadi macam ni. Dia buka buah Quran tu, tapi dia tafsir Quran tu ikut, mesti kena dengan logik dia. Pasal mana syurga tu sekarang? Mana neraka tu kalau ada? Mana jin tu tak nampak pun? Dia tu. Tapi dia tak nak buah Quran. Dia pakai Quran tu dengan dia tafsir ikut suka dia, yang mana logik. Menurut kaum modernis, jin adalah bakteria pula. Bakteria mikroba yang berhasil ditemukan oleh pengetahuan moden. Tengok kuman COVID tu jin tu ni. Itu ada satu fikir juga. Kuman-kuman lah, binatang lah, mikroorganisme lah. Jin lah, jin teropong tak nampak. Betul, kadang-kadang kita tengok orang berfalsafah ni, kadang-kadang setan ni yang buat COVID ke demam sesama ni gitu. Jadi sebenarnya kita kena jampi buah air, nanti dia boleh baik. Macam tu lah. Kuman tu mungkin boleh baik dengan izin Tuhan, dengan ayat Quran. Tapi janganlah cakap kawan tu jin macam tu. Sejin ni kahwin beranak, ada jantan ada betina, mukallaf, kena terima taklif syar'i. Takkan bakteria kuman sesama tu kena semayang. Dia tak boleh beza binatang, kuman ni kita buah kat binatang tu yang terbang tu kan. Cuma nak dihalusi kategori, kita sebut itu serangga. Tapi serangga tu keluarga binatang lah macam tu. Cacing pun binatang, kecilkan lagi sikit. Hama pun binatang, kutu sampai kuman binatang. Tumbuh-tumbuhan yang nampak lumut sampai dalam air, sampailah kat mana pun dia tumbuh-tumbuhan. Sedutnya karbon dioksida, keluarnya oksigen macam tu. Jadi makhluk ni kalau kita kecilkan dia tak banyak. Tapi pasal nak katakan dia guna akal dia, muka dia cakap ini semua siapa yang nak menangkan benda ni? Selalunya perawat-perawat alternatif. Bila cakap jin, boleh mengubah dengan dia lah. Macam tu. Jadi demam, jangan takut pakcik. Doktor ni dia nak bagi antibiotik, dia mesti jampi air ni juga. Demam. Gout, pasal kristal asid urik banyak. Tak, syaitan. Tak kisah, kuman pun syaitan, asid urik pun syaitan. Dan dia pakai dalil apa?
sesungguhnya jin itu dan syaitan itu mengalir dalam darah manusia melalui saluran darah. Lagi kuat lagi dia punya evidence. Jadi kan syaitan tu, jadi kat dia apa sakit pun, mes ini kita boleh jampi dengan kemian. Pasal syaitan semua ni ada. Memang ada pun. Tak percaya pergilah juga bomoh, sakit apa pun syaitan juga. Syaitan. Kalau kita cakap kuman tu syaitan lah kita cakap. Nampak tak? Tak nampak, tapi dia ada kan? Ada. Syaitan. Nah, sebagian ni cakap macam tu. Dr. Muhammad Al-Bahi berpendapat bahawa yang dimasukkan dengan jin adalah malaikat. Ini lagi parah. Jadi menurutnya jin dan malaikat satu jenis. Tak ada bezanya. Alasannya kerana malaikat juga tak boleh kita nampak. Hanya saja Al-Bahi memasukkan manusia yang keimanan, kekufuran, kebaikan tidak terlihat dalam golongan jin. Dia ni lagi pening. Dia kata apa? Jin dengan malaikat ni sama. Pasal dia duduk tak nampak, kita pun tak nampak, jadi dia satu kategori makhluk. Tuan-tuan kena tahu, alam jin dengan alam malaikat tak sama. Kita alam manusia sama dengan alam jin, cuma kita tak nampak jin aja macam ni. Di alam yang ada sekarang ni kita berkongsi dengan jin. Cuma bezanya di alam yang ada di bumi ni dan di langit, kalau kita naik akan terbang ke apa, kita ditutup untuk melihat jin, itu saja. Jin tu ada. Jadi dia satu alam, cuma kita tak nampak. Kuman satu alam, kita tak nampak. Malaikat satu alam lain. Malaikat terhijab juga dengan jin ni. Kalau jin boleh nampak malaikat, tak, dan kita kat sini penuh dia orang lagi dah. Kalau jin tahu perkara gaib, maka dia tak akan berdosa. Kalau jin nampak pahala, jin nampak buku catatan, jin nampak malaikat dia tulis, jin nampak malaikat dia cabut nyawa orang. Kenapa? Kerana dia juga dicatat pahala dan dosa, dia juga akan dicabut nyawa sebagaimana kita. Sebab tu dia tak nampak juga malaikat. Dia nampak tak roh? Roh kita pun dia tak nampak. Nanti orang tak faham ni. Alam roh campur alam malaikat, campur alam jin, jadi alam dan manusia macam kat sekolah. Dia campur-campur. Roh-roh, barzah-barzah. Manusia di satu alam ni. Kita ada apa kongsi dengan kita? Tubuh-tubuhan, haiwan dan ciptaan Tuhan yang lain, termasuk jin. Tapi tak nampaknya. Dia ada ni, tak tahu mana dia ada, tapi kita tak nampak. Dan tak ramai lagi. Dia ada tapi kita tak nampak. Dia nampak tak malaikat, dia tak nampak malaikat. Kalau dia nampak malaikat, dia akan beriman sungguh-sungguh. Dia nampak tak syurga neraka, dia tak nampak. Dia nampak tak dosa, dia tak nampak. Itu ghaib. Itu malaikat punya alam dengan Allah Ta'ala. Roh dia nampak, dia tak nampak roh. Dia tak tahu benda gaib. Dia tak tahu benda gaib. Dia je gaib daripada kita. Dia tu sendiri gaib daripada kita. Dia tak tahu ilmu gaib. Dia tak tahu. Roh, kalau dia tahu roh itu dah keluar daripada jasad Nabi Sulaiman, dia takkan tunggu Nabi Sulaiman sampai roh gaib. Dia tak tahu Nabi Sulaiman dah mati. Dia tak tahu. Dia tak tahu malaikat dia cabut nama Nabi Sulaiman. Dia tak tahu depan dia je Nabi Sulaiman meninggal, wafat. Dia tak tahu. Oh you dah mati rupanya. Kerja bagai nak teruk. Di zaman Nabi Sulaiman dia kena buat bangunan, macam-macam benda dia kena buat. Bukalah surah yang terkait dengan cerita Sulaiman. Syaitan baru tahu, jin baru tahu you dia meninggal. Takut ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu bila orang nak mati, dia tak tahu. Dia try and error. Sebab itu kan di khabar kita ketika kita nak meninggal, malaikat akan datang, jin pun akan datang, syaitan nak hasut kita supaya masuk kapi, dia sembah dia lah apalah. Dia nak cuba, ni last covid ni, tengah nazak ni last covid, aku dapat bulun dia tetap.
su'ul khatimah ke husnul khatimah ke, itu je. Last punya kita punya fight dengan dia tu. Masa yang sama malaikat dia datang juga, dia bukan nampak. Macam nampak malaikat kerja nak cabut nyawa kawan ni. Setan datang, visual dia lain tak. Kita pun ada kat situ juga. Acik baca la ilaha illallah, kawan tu duduk macam ni. Kita tak tahu pun dia nampak, semua benda dia nampak dah. Tengah sakaratul maut. Tak. Yang suara kita duk talqin ni, duk ingat la ilaha illallah. Kadang-kadang dia mengamuk. Dia mengamuk dua patient. Satu dia tak suka mati tu, pasal dia banyak dosa. Nampak malaikat datang, muka ngeri, kawan ni suruh la ilaha illallah, matilah aku ni, aku tak ready lagi ni. Orang jahat dia macam tu. Kematian yang mengejutkan dia tiba-tiba ni dibuatkan dia rasa macam wow, habis aku, mampu ya. Jadi dia kalau boleh nak lari daripada katil hospital tu, nak terajak orang yang suruh baca Yasin ni. Kalau boleh dengan malaikat-malaikat macam ni nak lari, dia dah nampak. Pergi, tepi, aku tak nak. Bang, ucap bang. Wa na'udzubillah, kita tak mau jadi macam tu. Yang baik pun macam tu juga. Tapi dia takut tuan-tuan. Kalau doktor datang nak gaji perut kita pun kita dah takut. Live ni bukan bius bagi tidur. Ni datang lah, sudah lah ni, habis lah ni, aku punya time dah ni. Habis lah kan. Duk dia ingat ni, yang kat rumah nampak muka bini, anak menangis, tak tahu nak nangis ke nak apa, dah tak tahu dah. Last ni aku dah tak ada apa, duit dalam poket, dah tak pakai dah apa dalam dunia ni. Tak takut ke? Takut. Tapi kenapa orang mukmin dia boleh cool down sikit? Malaikat datang, malaikat mau datang dan assistant datang. Relax, kau jangan takut apa yang akan kau hadapi nanti, dan kau jangan risau benda yang kau tinggalkan. Kita orang jadi pembimbing, kita escort kau. Dalam pada duduk kalut tu ada lah. Tonton tengok sendiri doktor kalau nak bedah. Yang buat bukan doktor pakar tu. Dia ada 3-4 orang, datang nurse lah, macam-macam kat tepi kita. Doktor yang paling besar tu selalu dia cakap apa? Tak apa puan, okey, InsyaAllah jangan takut. Ni sikit je rasa ni, kawan tu dah pegang pisau dah. Bukan dia. Sebab tu malaikat maut dia duduk kat kepala, dia convince orang tu. Dan 2 lagi malaikat yang tolong tarik tu. Dia convince dia, cool down dia. Cuba je kita mengikut benda tu. Kalau ada anak kita sunat, bapak duduk kat mana? Bapak duduk kat anu budak tu ke kat kepala dia? Hang duduk kat kepala dia, buat apa? Itu doktor punya kerja. Hang duduk kat muka anak kau, dia jangan nangis, apa ada ni apa. Sebab tu orang yang baik, dia dalam ketakutan dan mati tu, dia ada cool down sikit pasal malaikat tu. Tapi yang tadi, yang Ghaflah tadi tu, datang pun serupa macam hantu, matanya merah, diriwayatkan ni. Memang habislah. Bukan dia suruh keluar tu, dia pukul untuk keluar. Mana dia tak jadi macam tu? Syaitan buat apa? Syaitan pun duduk di situ, dia pun tak nampak malaikat dia juga. Kau matilah kafir, jangan mati Islam, mati kafir. Lepas tu yang anak menantu semua la ilaha illallah, tak berceramah ke mana? Yang kita ni nak pergi terrible tuan-tuan. Sebab tu dikatakan kiamat bagi manusia ingat kematian. Itu kiamat paling miserable. Nak tarik roh daripada badan yang kita dah duduk dalam lahir. Seumpama kita siap kulit ni, tarik dengan daging ni, pasal dia dah sebati begitu lama. Cuma saya nak cakap apa, jin dia ada kat situ. Dan dia tak nampak. Kalau dia nampak malaikat macam tu lah rupa cabut nyawa kawan ni, sekarang juga dia taubat kepada Allah Ta'ala. Tak sanggup dia. Buku dia ada dosa pahala. Sebab tu jin ada Islam tu. Bila Islam dia kena puasa zakat, kena. Dan ditulis dah dosa pahala, dia timbang amalannya. Kalau tukang timbang ni pun dia nampak, tukang tulis pun dia nampak, habis. Malaikat maut dah datang, aku terbang sekarang. Macam tu pula ni. Sebab tu belajar ilmu ni, untuk you tahu struktur tu betul. Jangan merepek kat kepala ni. Ni campur ni lah, ni campur tu lah. Malaikat
Malaikat. Tapi malaikat boleh rejam dia tak? Boleh. Malaikat pun pernah datang pada manusia juga. Dia jelma dan dia buat sesuatu. Zaman Nabi pun ada. Tapi asal alam dia tidak sama. Malaikat pernah tolong perang Badar, ada. Manusia nampak, jin pun nampak, jin lari dulu. Lari, sesungguhnya aku lihat benda yang, padahal kawan-kawan Nabi pun nampak tentera-tentera putih tu. Bila malaikat jelma, kita nampak, jin pun nampak. Kalau hari biasa, dia tak nampak. Tak nampak. Dan dia bukan tahu kita nak mati bila pun. Dia try je. Lepas tu bapa Imam Ahmad bin Hanbal pernah nazar, tak jadi mati, kantoi kawan tu datang suruh macam yang Nabi cakap, hasut-hasut. Dia mungkin kata nak jin ni pun dia tak berapa tahu sangat orang nak mati tak mati. Dia pun untuk lebih kurang macam kita jugalah. Kawan ni gelombang nafas dia dah sempur sangat ni tuan. Kalau jin sekarang dia senang sikit, dia tengok benda yang ting tu kan. Kena dia ada ilmu sikit, dia cakap kat kawan dia yang macam ni kalau lagi sikit dia memang nak mati dah. Dia pun ting nurse pun dah kalut macam dah pius ni dah mula nak pump kawan tu lah. Okey, kita boleh datang sekarang. Dia datang. Wahai si fulan ini ni dia datang muka mak. Dia datang muka mak dah dijam. Nah, aku mak engkau ni, kau jangan mati Islam, tipu semuanya. Gila kita macam tu. Kalau datang muka hantu kat limah senang. Dia datang untuk guru kita, datang muka mak bapak kita. Kita pun tu lah mak kita. Suruh macam-macam. Alamak, nangis pula dah. Kenapa ni? Tu gaduh kan. Jadi bayar Imam Ahmad ni pernah melalui fasa itu, yang mana Imam Ahmad pun pelik tengok bapak dia. Dia takikkan la ilaha illallah, bapak dia la tak mau cakap. Ulama besar ni, anak dia cakap la ilaha illallah, marah. Sedih lah. Apa sebab bapak aku ni, aku cakap macam ni, dia la ilaha illallah, dia pun marah aku. Tapi tak mati punya orang tua ni. Dia cerita balik masa dia sihat, Imam Ahmad pun tanya lah, Pak, itu hari aku talkinkan kau, absen kau mengamuk satu macam. Aku bukan marah kau, syaitan datang kat aku. Dia suruh aku mati kafir lah, mati Nasrani lah. Masa tu aku cakap la tu tak ada, tidak tu. Kawan ni tak nampak jin. La ilallah, tak nak. Dia ingat habis lah bapak aku ni. Tapi tak, jin pun tak tahu. Sekali tak mati pula kan tu ya. Betul. Nak cerita apa? Mati ni dia cakap macam mana beronta pun kadang-kadang dia nak tepis setan. Kalau yang jahat tu dia nak tepis malaikat tu. Jadi kita sebagai muslimin, kita tak boleh sangka buruk orang mati macam mana pun. Jangan kita tengok orang ni mati, ustaz, dia bila mati dia nak lari lompat nikah. Kau tak tahu dia nampak apa. Setan datang nak cekik ke apa kan? Azan boleh. Sini azan ke apa? Ya, azan sekejap. Nama yang meninggal siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن
حي على الصلاة حي على الفلاح La hawla wa la حي على الفلاح La hawla wa la quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sambung sikit. Sekali habis ni kita doakanlah kepada arwah. Tak lepas semayang lah, lepas kuliah ni dia lagi. Dan dia kawan kita, dia Muslim juga, dan dia menghadapi satu situasi yang sangat kita tak tahu mana rupa. Sekarang dia duduk tepi jenazah dia, dah tanam belum? Okay, dia masuk dalam, sekejap lagi malaikat akan datang, dan itu ujian besar dia. Baik, semua kita akan lalu. Semua lalu. Tak tahu bila takut tuan-tuan. Pasal dia bukan ada signal. You have to ready every time, every day, every detik. Itu yang masalah. Kadang-kadang kalau kita kadang-kadang ada leka, kita orang. Kita ada tengok TV, kadang-kadang kita ada suka benda satu benda, kadang-kadang kita leka, kita tak tahu. Cuma rahmat Allah Ta'ala tu kita harapkan dengan baik yang sikit-sikit kita buat ni, Tuhan kau tolong pandang aku sikit lah. Nak pandang banyak macam awliya, macam para Nabi tu jauh sangat ni. Nah, jangan kata para Nabi, compare saya dengan tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan beramal soleh lebih daripada saya pun. Pasal dia bukan diukur dari sudut ilmu, di sudut perbuatan. Ilmu ialah satu benda yang kita letak dalam otak. Perbuatan ialah satu benda yang kita lakukan. Dia dua benda berbeza. Saya mungkin tahu nak cerita satu buku ni, tapi balikkan saya tidur, saya bangun esok, saya sembahyang subuh, mungkin lewat. Mungkin malam saya tak bangun tahajud, mungkin saya tak baca Quran, tapi tuan-tuan mungkin buat benda tu. Dia different. Cuma saya sikit lebih ada ilmu. Tapi kalau tak imbang dengan apa yang saya buat, susah tuan-tuan. Sebab tu jangan rasa kecil, Tuhan yang ada. Kita cakap selepas solat adanya baca ayatul kursi. Barang siapa yang baca ayatul kursi selepas semayang, maka Allah dia akan masuk syurga, melainkan dia kena mati dulu. Tahu dah ni, tahu dalam kepala, ya Allah, baca kursi lepas semayang Zuhur Asar ni boleh masuk syurga. Kadang-kadang tak buat kan. Yang tak buat tu kadang-kadang yang cakap ni. Satu pakcik di sudut jauh, dia tak pandai, tak sekolah, tak SPM, kerja pun lebih kurang. Dia dengar saya punya kalam sikit saja, tapi dia buat hari-hari, dia boleh masuk syurga. So ini saya cerita ni pasal kematian ni di masa Covid. Ramai, berapa banyak kawan kita pergi di awal fasa dulu lah, masa tak ada ubat, tak ada apa dulu kan. Kawan-kawan yang seumur saya ada mati. Dan kita ada rentetan kematian, kawan rapat kita mati buat kita rasa macam sampai kita satu masa kalau kena Covid tu rasa hidup ke mati. Tapi bila kita dah hilang Covid ni, kita dah raya pula daripada ketakutan. Sebab itu bila Tuhan uji, dia bukan satu kehinaan. Saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau sekolah, Cik Ustaz pun tahu, kalau sekolah tak buat exam tu bukan nak memburukkan nak. Bukan, saya pun tak faham kenapa tak ada periksa.
Minta maaf cakap. Tapi ujian bukan nak ukur kau bodoh atau kau pandai. Ujian bukan nak mengukur kau bodoh atau kau pandai. Orang kena COVID, orang kena sakit, bukan nak mengukur kau mulia kau hina. Tak. Orang miskin dan orang kaya diuji bukan untuk ukur kau bagus ke tak bagus. Tapi semua bentuk ujian adalah untuk kau kembali kepada dasar. Okey, contoh budak form 5 kan, ada SPM. Kenapa Tuhan bukan Tuhan kita buat ujian? Bukan nak ukur bodoh pandai. Tapi dengan ujian itu engkau kembali kepada buku tu balik. Kau kembali balik kepada track yang kau patut buat. Ada ujian, kau kembali balik kepada buku sejarah, buku pendidikan Islam. Kau ikut balik landasan tu. Sebab itu kalau ujian kena pada manusia kita, bukan Tuhan nak ukur kau bodoh kau pandai. Engkau buat apa dengan ujian tu? Kau kembali balik tak kat dia? Itu. Kalau kita diuji dengan satu penyakit, Tuhan nak tengok, aku uji kau dengan penyakit ni, kau patah balik tak kat aku? Dia bukan satu kehinaan. Allah uji orang dengan kaya, itu lagi miserable. Kaya. Dia uji dengan kaya dan akan dipertanyakan tentang kaya dia tu. Susah juga. Ada orang dia uji hilang anak, dia atau budak mati 5 orang. Ada pensyarah saya punya kawan punya anak. Masa saya masuk dalam opsi ada yang kawan-kawan kelas saya tu kenal dia orang daripada universiti yang sama kan. Budak junior dia orang lah. Ada anak-anak kawan. Tapi Tuhan nak uji mak bapak dia macam mana. Dengan peristiwa ni kau buat apa? Tu pasal perlu ujian. Kalau sekolah tak buat ujian, bodoh tak tahu, pandai tak tahu satu hal, you tak kembali balik kepada buku lah. Pasal tak payah nak belajar. Tak payah belajar. Bayangkan sekolah tak ada ujian langsung, tak payah datang sekolah pun tak apa. Tak diuji, nak mengembalikan awak kepada asal. Jadi Tuhan uji budak sekolah macam ni, bapak dia macam ni, mak dia macam ni. Kita punya ujian dahsyat tuan. Pasal kita ni tak susah. Sebab bila kita tak susah, banyaklah kena soal. Orang Syria kena bom, dia kerja tak ada, rumah pun tak ada, anak pun mati kena bom. Tuhan nak tanya apa sangat? Habis anak syahid dah, masuk syurga dah, tanam pun 1 liang. Kita duduk Malaysia, tu dia buku nak audit. Raya pertama pergi mana, raya kedua pergi mana, banyak cerita. Ingat kematian memang merendahkan ego, membuatkan kita lunak hati. Tapi ada syaitan pula, dia suka ingatkan kita mati sampai kita esok tak nak buat apa-apa dah. Kita ada penyakit tu, anxiety disorder, hari-hari fikir mati je. Sampai tu nak keluar rumah takut, bawa kereta takut, itu syaitan juga. Tak takut-takut mati pun syaitan juga. Baik, ini yang perangai tadi ni, dia cakap malaikat dengan jin sama ni tak boleh pakai. Dia bukan alam yang sama, alam yang berbeza. Baik, nanti kita jumpalah dalil-dalil tu. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum tahu tentangnya dengan sempurna. Kerana kata penulis kitab ni, kita ni banyak yang tak tahu daripada tahu. Hari-hari jumpa penemuan baru. Binatang pun ada yang kita tak jumpa lagi. Tengok National Geographic tu tiap-tiap tahun ada je benda baru. Kalau tak benda baru, jumpa dalam binatang tu benda baru. Dia punya jantung macam ni lah, dia punya hormon macam ni lah. Hari-hari jumpa. Dan boleh jadi manusia mati dalam keadaan berjuta benda dia tak tahu. Jadi tak tahu ni memang sifat kita. Janganlah ada golongan yang kita panggil liberal, selagi tak dibuktikan maka dia tak ada. Tak ada. Kalau aku tunggu ada bukti baru aku cakap jin ada, Tuhan ada macam. Adanya dia itulah bukti adanya pencipta. Tapi dia tak sampai situ, dia nak menafikan. Kerana wama utitum minal ilmi illa qalil. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya qalil, sikit. Sikit je. Kita bukan tahu banyak. Walau annama fil ardi min
syajaratin aqlamul wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atun. Ni ayat yang sangat popular yang Allah Ta'ala nak gambarkan kalau seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya, nescaya tak akan habis-habis dituliskan kalimat-kalimat Allah. Semua pokok jadi batang pen. Celup kat laut yang ada, diculik ilmu Tuhan. Tambah lagi dah kering, tambah 7 lagi kali ganda. Tak habis. So belajarlah tinggi mana pun, you profesor ke, you apa ke, banyak tak tahu lagi boleh tahu. Soalnya bukan banyak tahu, banyak buat tak buat. Tu 24 jam. Profesor pun ada 24 jam. Dia bukan ada lebih jam. Budak tak ada SPM, tak sekolah pun ada 24 jam. 24 jam profesor buat apa, 24 jam kawan ni buat apa, tengok di situ je. Hang pandai macam mana pun, kau pakai tak pandai kau tu. Kalau tak pakai pandai tu, kawan yang tak sekolah lagi bermakna. Sebab tu Tuhan tak pernah hina mulia orang tu dengan darjat yang ada pada kertas, tetapi pada pengamalan dia. Pengamalan dia. Saja memang Tuhan buat kubur tu tanah ni sama. Saja Tuhan buat kain kapan tak boleh berbeza. Saja Tuhan buat pergi Mekah tak boleh ada jahit benang. Kain putih sama. Ihram pun sekerat macam tu je. Pasal nak tunjukkan kau semua sama. Kau semua sama. Tapi kalau kau mulia apabila kau berilmu dan mengamalkannya. Itu itu saja. Isi berapa minit? 40. Sikit lagi nak habiskan. Kita akan tengok nanti insya-Allah dalil-dalil Quran yang berkaitan dengan 2 masalah. Syaitan dengan jin ni sama ke tak sama? Apa itu syaitan? Apa itu jin? Syaitan itu saya rumuskan dia adalah sikap. Dia bukan makhluk. Jin lah makhluk, manusia makhluk, malaikat makhluk. Syaitan dia boleh tipik dekat jin ke, dekat binatang ke, ataupun dekat manusia. Makhluk tak banyak. Syaitan adalah satu wording menggambarkan sifat bersangatan jahat, evil, jahat. Jadi orang Arab kalau binatang tu jahat nak mampu pun dia panggil syaitan juga. Manusia dalam Quran disebut pun syaitan juga. Dan jin yang jahat pun dipanggil syaitan juga. Jadi syaitan ni jatuh pada 3 makhluk: manusia, jin dan binatang. Buang binatang. Pasal yang dalam Quran dia tak selalu sebut binatang tu. Dia gambarkan 2 makhluk ni yang boleh jadi syaitan: manusia, jin. Nanti kita jumpa ayat Quran yang cerita Allah Ta'ala panggil ketua munafik tu syaitan. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, orang-orang munafik, syaitan panggil syaitan tu minal jin nanti wanas wa uzirul malikin min syarril waswasil khannas, yang membisik kejap datang kejap pergi di dada manusia. Minal jin nanti wanas, di kalangan jin dan manusia. Syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Dia sikap yang boleh melekat. Dia adalah sikap, dia bukan makhluk. Jadi bila cuma dalam Quran nearly 90% lebih kurang bila disebut syaitan tu syaitan jin lah. Ada sedikit syaitan manusia. Sebab tu kita kena auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu lebih kepada syaitan jin. Tamus tu. Tapi kalau ada syaitan manusia betul-betul kita baca juga tu pun tak ada masalah. Pasal dia syaitan juga. Kita jumpa penyamun datang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pun, kau ingat aku syaitan? Dah memang kau syaitan ke kau malaikat ke apa? Kau mukminin, betul dia gelaran banyak. Cuma janganlah tegur orang jahat dalam penjara, wahai setan-setan sekalian, macam itu. Jadi dia sikap. Bila dia jadi syaitan, banyaknya syaitan jin lah yang nak dicerita dalam hadis dengan Quran. Bila kita baca kursi, syaitan tak ganggu, syaitan jin, macam itulah. Nanti kita bezakan juga jin dengan malaikat ni sama ke tak?
Iblis tu siapa pula? Ada dah banyak nama tadi. Nanti kita tengok Ifrit, kita tengok Iblis, kita tengok Jin, kita tengok Syaitan. Apa ni? Banyak sangat nama. Susun satu-satu. Bermula dengan makhluk, ada berapa dalam bumi ni, dengan nama. Iblis tu nama macam Adam nama kepada manusia. Iblis nama pada seekor jin. Iblis ada banyak ke sikit? Iblis ada berapa? Ramai. Satu, dia dialog dengan Tuhan, aku engkau. Dia tak cakap kami. Nampak? Kena clear satu-satu. Dia satu. Yang panjang umur sampai kiamat siapa? Dia satu. Yang lain mati. Anak cucu dia mati. Kau izinkan aku ke satu masa tempoh yang ditentukan. Aku. Dia tak cakap aku dan empat saudara aku. Dia tak cakap engkau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia takbur. Tuhan halau dia je hidup sampai kiamat. Dia sebenarnya nak extend lebih. Dia tak nak rasa kiamat tu. No. Tuhan bagi sampai kiamat, kau pun kena jalan juga. Ada siapa? Ifrit siapa pula? Satu-satu. Ni ustaz ngajar benda ni nak kenal, nak buat apa, dah jadi bomoh apa? Tak ada lah. Tahulah apa musuh kita tu siapa, tahu lah. Jadi tak tahu benda ni, kita pun tak tahu pun nak buat, tak kenal musuh kita, salah kita interpret, salah kita buat sesuatu. Baik, sekadar tu dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama siapa tadi yang meninggal? Muhammad? Abdul Rahman. Baik, sebentar tadi Allah telah mengambil sesuatu yang diciptanya, yang diletakkan pada jasad yang bernama Abdul Rahman, yang mana beliau ni kita kenali seorang muslimin, dan pada hati kita apa saja perkara buruk yang dia telah buat, maafkan dia. Kerana kita juga ada salah dengan orang. Kita nak orang maafkan kita maafkan orang terlebih dahulu. Saya rasa Abdul Rahman tidak ada masalah dengan kita, dan kalau ada, hari ini kita maafkan dia. Kalau ada benda hutang yang dia buat, kalau rasa berat sangat nak minta sikit ke apa, pergi cari elok, jangan jaja. Kalau anda boleh lunaskan hutang itu, anda orang yang sangat hebat. Barang siapa yang boleh menangguh hutang, barang siapa yang boleh halal hutang, besar pahalanya. Anda akan dapat bonus nanti. Kalau ada benda-benda yang buruk anak-anak dia buat, kita tutup takat ni. Jangan bebankan dia lagi. Jadi dia kawan kita, dia ahli jemaah kita, dia selalu mungkin datang sini, saya tak kenal dia ataupun jarang. Moga apa yang dia lalui, kecederaan yang dia kena jatuh shilling itu, asbab untuk dia syahid berdasarkan hadis-hadis Nabi. Macam saya sebut tadi, siapa terkapit batu, siapa accident, siapa jatuh tempat tinggi, siapa lemas, siapa yang terbakar mati, syahid. InsyaAllah Allah hapuskan dosa dia. Jadi kita baca, saya baca Al-Fatihah, tuan-tuan ikut 3 kun. Ini ayat yang simple, besar manfaat. Pahala baca ni kita cuba sedekah kat dia. Dengan izin Allah Ta'ala, pahala baca tu kita sampai kat dia. Dan kita doa sikit, moga Allah Ta'ala ampunkan dosanya, mudahkan keluarga dia, dan mudahkan urusan kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا الله ampunkan dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ampunilah dosa kami ampunkanlah dosa kedua orang tua kami guru-guru kami ahli keluarga kami muslimin dan muslimat di Malaysia ini dan khususnya buat taman kami ini ya Allah berkatilah hidup kami, rahmatilah kami, memudahkanlah urusan pekerjaan kami, ringankanlah bebanan hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sembuhkanlah penyakit kami, sihatkanlah tubuh badan kami, dan lanjutkanlah usaha kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Khusus buat arwah Abdul Rahman, ampunilah dosanya, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Terimalah segala amal kebaikannya, ya Allah. Mudahkanlah urusan pekerjaannya, mudahkanlah urusan kehidupannya di alam barzahmu ya Allah. Lapangkanlah alam tersebut ya Allah. Mudahkanlah urusannya ya Allah. Ikanlah alam kuburnya tempat-tempat ataupun alam-alam mukadimah kepada syurgamu ya Allah. Dan jauhkan dia daripada azab api nerakamu dan azab kuburmu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada ahli keluarganya, berikanlah kekuatan kepada sanak saudaranya. Ya Allah, berkatilah hidup keluarganya. Ya Allah, rahmatilah mereka, kasihanilah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Abdul Rahman, ampunilah dosa Abdul Rahman. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Sembuhkanlah juga penyakit mengurusi kami ya Allah. Mudahkanlah urusannya, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jadikan diri kami dan keluarga kami insan yang soleh dan soleha. Jadikan diri kami dan keluarga kami insan yang memasuki syurgamu. Jauhkan diri kami dari api nerakamu. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله